platform perbincangan untuk hal-hal berkaitan dengan kesultanan. Dan Sultan Negeri Perak dipanggil Dewan Negara. Itu sebab kalau dilihat dalam Perlembagaan Negeri Perak, banyak orang salah sebut, salah salutation. Kita hanya ada Dewan Negara dan Dewan Negeri. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar Yuk Yung semua? Bersua kita dalam Kita Gegar Podcast. Bersama saya Nazmi Hakimi Muhammad Irman. Dan saya Anggun Samsuri. Kami akan menemani anda sehingga ke penghujung acara podcast kita bawa khas dari negeri Perak, Kita Gegar. Itulah Nazmi ya. Pada hari ini negeri Perak kita sendiri sebenarnya sangat bertuah dan berpeluang sebab tokoh yang kita bawa ni bukan alang-alang ni. Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng. Kalau orang kata ini khazanah negeri Perak ni. Siapa pasal negeri Perak ni semua dalam kepala lah kan. Betul. Jadi kata orang saya minta Nazmi lah untuk memperkenalkan tokoh besar kita malam ni. Dan juga sebelum tu, tajuk podcast kita pada hari ini Anggun adalah berkaitan dengan Moh Kenal Sultan Perak. Kita nak tahu institusi Istana Kesultanan Negeri Perak kita ni, apa peranannya, apa sejarahnya dan sebagainya. Jadi kita bersama dengan seorang figura yang amat disegani di Negeri Perak, yang bukan BBB, bukan Bisha-Bisha, iaitu yang amat berbahagia, Tan Sri Datuk Seri Muhammad Anwar bin Zaini, yang merupakan Ahli Dewan Negara Perak. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Bagi saya peluang untuk dalam program apa? Gegar. Kita Gegar Podcast. Gegar Podcast. Baik Tan Sri, sebagai permulaannya, pastinya Yuk Yung di luar sana nak tahu dan juga nak kenal who is yang amat berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Anwar bin Zaini. Okay. Saya sentiasa bila saya ditanya soalan yang begini, saya sentiasa mengingatkan diri saya kepada apa yang saya belajar daripada satu Netflix show berkaitan dengan Mother Teresa. Setiap malam saya menjadikan habit atau amalan saya untuk melihat filem-filem Netflix. Tetapi biasanya saya pilih filem Netflix yang dikatakan true story, cerita sebenar yang difilmkan. Bila saya ditanya soalan begini di mana-mana juga, saya sentiasa menjadikan panduan jawapan saya kepada apa yang saya belajar dengan jawapan Mother Teresa. Bila dia telah nama dia begitu terkenal sebagai satu orang pekerja sosial untuk membela nasib orang miskin di India, walaupun dia seorang wanita daripada Eropah, dia jawab, sampaikan berita dia tersebar di dunia, sampaikan wartawan daripada New York datang ke India untuk datang ke sebuah kampung di India, bertanya pada dia tentang kehebatan dia. Jawapan dia yang saya rasa itulah semestinya menjadi panduan jawapan kepada setiap kita. Dia kata, saya adalah seorang insan yang paling kecil. Ibarat, dia kata, saya hanyalah sebatang pensel yang merakamkan tulisan-tulisan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kalau saudara berdua minta saya perkenalkan diri, saya tidak lebih daripada seorang hamba Allah yang telah diberi umur hari ini. Semalam, 2 hari sudah, 16 Oktober, saya menyambut usia 73 tahun. Selamat ulang tahun kelahiran. Jadi so ini macam birthday present saya. Ini semua ketentuan Allah. Jadi kalau nak perkenalkan diri saya tidak lebih daripada seorang hamba Allah yang memohon panduan, petunjuk Allah Ta'ala supaya mengingat ke sepanjang masa saya seorang hamba Allah. Itu saja yang saya nak perkenalkan diri saya. Walaupun berada di satu level yang orang kata dah tinggi, Tan Sri, boleh saya panggil Tan Sri saya, Tan Sri. Masih lagi kata orang apa, saya pula yang rasa sebab melihat cara Tan Sri, kita rasa kerdil lah merendah diri. Sebab Tan Sri, maaf cakap, saya mengenali Tan Sri sebagai seorang yang garang, tapi dia sebenarnya berbeza dengan apa yang saya tengok malam ni. Itulah Tan Sri kan. Dan juga Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh kongsikan sedikit latar belakang pendidikan Tan Sri. Okay, saya mula masuk sekolah Melayu di Taiping sebab saya dilahirkan di Taiping.
ketika saya masuk sekolah Melayu itu, bapa saya sedang melalui latihan polis di Polis Depo Kuala Lumpur. So, anak polis ni Tan Anak Sri. polis. Jadi dia serahkan bulat-bulat pelajaran saya kepada ibu saya lah. Masa tu yang duduk di kampung di Kampung Boyan, Taiping. Dan ibu saya bukan macam sekarang. Sekarang sistemnya anak saya rasa dah umur 4 tahun dah kena mendaftar untuk perancangan. Masa zaman saya tu, hari yang saya layak bersekolah, hari itulah mak saya bawa saya ke sekolah umum lelaki Taiping untuk mendaftarkan saya bersekolah di situ. Tanpa saya sedari, rupanya ayah saya berniat untuk saya masuk ke sekolah Inggeris. Sebab saya anak lelaki, kakak saya memang masuk sekolah Melayu. Jadi ayah saya sendiri merasakan kalau saya mendapat pendidikan dalam bahasa pengantar Inggeris, masa depan saya lebih baik. Baik. Dan itu sebab adik saya yang lahir tahun 53, bila kami dah duduk di Ipoh, dia masuk ke sekolah Inggeris. Dan beza hidup masa itu, untuk generasi sekarang fahamlah. Saya di sekolah Melayu sampai ke darjah 2 masih belum ada buku, ya, bawa papan batu. Baik Tan Sri. Dan apa yang kita tulis macam belajar kali-kali atau persifir. Habis 2 kali 2, 4 sampai 24 tu, bila dah habis papan batu tu, kita kena padamkan. Kena padam. Dan masuk pula kelas bahasa, misalnya agama Islam atau tulisan Jawi. Jadi membuatkan kami kena melatih memori untuk menghafal, mengingat. Kena ingat Sebab lah. kita tak ada buku. Sebab nak bawa balik jadi untuk ulang kaji tu tak boleh Tak Tan ada, Sri. tak ada. Sebab lepas tu kena padam kan. Kena padam. Jadi bila saya masuk ke darjah 3 sekolah Melayu, di Jalan Pasir Putih, ya, adik saya masuk darjah 1 sekolah Inggeris. Tahun 60. Adik saya bila masuk sekolah Inggeris pada tahun 60, dengan masa itu gaji ayah saya dalam RM200 lebih. Dia kena bayar untuk beli buku-buku sekolah, pensel color, buku mewarna, darjah 1, ya. Ayah saya bercakap masa itu, habislah RM30 ke ni. Maknanya more than 10% Besar masa daripada tu. gaji ayah saya. Dan saya yang di darjah 3 hanya melihat, masih saya belum ada buku. Saya masih papan batu. Okey. Jadi begitulah jurangnya antara, tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, pada darjah 4 saya mengambil peperiksaan, dapat masuk special Malay class, masuklah ke sekolah Inggeris yang bersekolah sekolah Melayu. Di situlah kawan-kawan, hari ini salah seorang sahabat rapat saya yang sama-sama, yang lebih ternama daripada saya, Datuk Lat. Kami sama-sama masuk special Malay class. Itulah latar belakang pendidikannya. Tapi hari ini refleksinya, saya bersyukur sebab ibu saya pilih saya masuk sekolah Melayu dulu, membuatkan saya boleh membaca Jawi. Okey. Dan itu memudahkan saya lebih membaca Quran dan sebagainya. Bila saya banding dengan adik saya yang tak boleh membaca Jawi. Baik. Jadi kelebihan saya dapat 4 tahun sekolah Melayu. Dan penguasaan bahasa saya pun, adik saya tak fikir dia boleh nak menulis satu para dalam bahasa Melayu. Sebab pendidikan mengarang dia terus dalam bahasa Inggeris. Saya menguasai keupayaan penulisan dalam 2 bahasa. Jadi itu satu, sebenarnya kalau apa yang kita kesal dan kita rasa kita tak dapat pada satu hari, membuatkan saya belajar. Kalau bukan masa kita jangan berebut perkara itu. Dia akan sampai masanya kita ke situ jugalah. Itu sebab saya teringat nak menjawab soalan itu. Saya teringat bila saya mengambil keputusan untuk berhenti daripada jawatan kerajaan sebagai pengurus besar Siam Perak, bila saya buat kunjung hormat ke rumah Menteri Besar Tan Sri Ramli masa itu. Dan bila saya nak balik, Tan Sri Ramli panggil saya ke satu sudut. Tan Sri Ramli beritahu saya. Dia kata, Anwar, dia kata, sebenarnya dah banyak tahun saya nak bagi you Datuk. Ini ceritanya tahun 99 ya, bila saya fikir nak bersara. Jadi saya dalam pengurus besar Siam Perak, tapi dia kata pasal grade jawatan you junior dalam kerajaan. Okay. Sebab saya dipindahkan ke Siam Perak. Jadi you punya ketua-ketua perkhidmatan Senior civil lagi. service kata you belum due. Okey. Tapi sekarang ni you dah bersara, dia kata I'll make sure tahun ni you dapat Datuk lah. Jadi jawapan saya pada Tan Sri Ramli, Tan Sri, saya kata jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan belum menulis mengatakan saya patut digelar Datuk. Jadi tapi niat Tan Sri pada saya itu sudah hadiah yang cukup tinggi. Okay. Begitu juga saya nak menceritakan, kalau nak kita melihat perkara begini dalam hidup.
Saya rapat dengan Abdullah Badawi masa dia Perdana Menteri. Kita kenal daripada zaman saya seorang pelajar tingkatan 6 dalam organisasi GPMS. Sama dengan Pak Lah waktu tu. Masa tu dia sudah jadi pengarah beliau. Jadi bila Pak Lah bersara, Sultan Azlan dengan Tan Sri Ramli tanya saya. Dia kata, you begitu rapat dengan Pak Lah, you tak dapat Tan Sri. Saya kata, saya bukan orang yang nak minta-minta. Tan Sri Ramli kita tak boleh. Kadang-kadang dia orang terlampau sibuk, ada orang lupa. Kadang-kadang orang ni nakkan gelaran. Jadi dia kata kadang-kadang you kena ingatkan. Saya kata Tan Sri itu bukan saya lah. Tapi apa pun saya nak beritahu, memang Pak Lah dia beritahu saya sebelum dia bersara, dia telah mencalonkan saya. Tapi apabila tarikh hari jadi agung itu, dia dah bukan Perdana Menteri. Jadi bila dah di luar kuasa, orang lain berkuasa, orang lain ada lebih hak lah untuk nak bagi keutamaan bersiapa. Jadi yang sepatutnya kalau Pak Lah bersara misalnya tahun 2009, tapi Tuhan kata belum masa. Akhirnya saya juga dapat juga Tan Sri pada tahun 2022. Itulah aturannya. Jadi instead Tuhan menangguhkan 2022 instead of 2009, 13 tahun kemudian. Jadi saya bersyukur begini. Mungkin Tuhan rasa masa itu kalau dia bagi saya menjadi terlampau riak, terlampau angkuh, terlampau sombong. Jadi belum masa, biarlah kau lewat sikit, dah lebih tua, masa itu aku bagi. Jadi itu sebab pada saya, jangan kita berebut rezeki yang bukan kita punya lagi dan belum ditentukan oleh Tuhan. Kalau sudah rezeki kita, tunggu masanya pada saya. Ada pepatah Melayu kata, jangan jolok buah di pokok, bila masak jatuh sendiri. Okey. Itu antara pedoman yang kita kena ambil lah. Kita yang muda-muda ni kan, Yong kat luar sana kan, kena ambil iktibar daripada apa yang Tan Sri maklumkan tadi tu, Nazmi kan. Dan semuanya telah diaturkan oleh Allah SWT. Maksudnya tunggu, kalau kau punya, kau punya sampai masa akan tiba. Itu dia sebuah sedikit pengenalan Tan Sri Anwar Zani. Baik Tan Sri, Tan Sri boleh saya katakan merupakan seorang tokoh pentadbiran yang sangat disegani lah di Perak ni, di negeri Perak dan juga di Malaysia. Tan Sri pernah juga menjawat jawatan sebagai pengurusi bernama sebelum ini, Uda Holding dan sebagainya lah. Dan juga Tan Sri juga berperanan sebagai ahli Dewan Negara Perak. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan apa peranan sebenar Dewan Negara Perak ni? Okey. Dewan Negara Perak ini banyak orang salah faham seolah-olah kita seperti Dewan Negara di Malaysia. Sebab ramai yang faham macam tu, Dewan Negara yang di federal tu. Itu sebab Dewan Negara Perak ni adalah dewan, dipanggilkan Dewan Negara kerana dia menjadi satu forum yang bertanggungjawab sebagai platform perbincangan untuk hal-hal berkaitan dengan kesultanan dan Sultan Negeri Perak. Dipanggil Dewan Negara. Itu sebab kalau dilihat dalam perlembagaan Negeri Perak, banyak orang salah sebut, salah salutation. Kita hanya ada Dewan Negara dan Dewan Negeri. Kita tak sebut Dewan Undangan Negeri. Orang lain sebut DUN. Tapi kalau saudara lihat istilah Negeri Perak ni ditentukan begitu dan diperkenankan oleh Sultan begitu. Satu dipanggil Dewan Negara, satu lagi Dewan Negeri. Maknanya tak wujudlah istilah Dewan Undangan Negeri. Dia tidak ada Dewan Undangan Negeri di Perak. Dalam perlembagaan dia Dewan Negeri. Negeri lain ada Dewan Undangan Negeri. So kita di Perak Dewan Negara, Dewan Negeri. Dewan Negara terdiri daripada keahlian, dia ada dipanggil ex officio, iaitu Sultan, Raja Muda, Raja Dihile, dulu Raja Kecil Besar. Dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, almarhum Sultan Azlan dulu, dia memasukkan juga Raja Kecil Sulong, Raja Kecil Tengah dan Raja Kecil Bongsu. Baik. Jadi asas Sultan Perak mengembangkan keahlian tu yang dipanggil ex officio tadi pada Sultan Perak, ini adalah satu proses pendedahan dan pendidikan kepada raja-raja kecil. Kalau tidak dulu hanya setakat Raja Kecil Besar saja. Ex officio yang seorang lagi adalah Menteri Besar Perak dan Mufti Negeri. Kemudian kita ada 12 orang yang dipanggil ahli rasmi, terdiri daripada 4 orang besar 4, iaitu bendahara,
orang kaya besar, temenggung dan orang kaya menteri. Kemudian dia ada orang besar 8 yang terdiri daripada yang Tuanku Sultan sekarang kembali hidupkan gelaran Maharaja Lela. Setelah Tok Setia meninggal dunia. Barang diingat gelaran Maharaja Lela dan Datuk Sagor yang terlibat dalam pembunuhan Bush dihapuskan oleh British dan digantikan dengan gelaran Maha Kurnia Indra Diraja dengan Tok Setia. Bukan hanya batang tubuh itu dibunuh dan digantung, tapi gelaran itu pun dapat sebab pada British mendahaka pada British. Jadi kita bayang ya, tahun bila kejadian Perang Perak itu berlaku, tahun 2004 baru gelaran Maharaja Lela itu dapat dikembalikan. Sultan Azlan dulu telah berniat selepas orang kaya-kaya Maha Kurnia Indra Diraja itu meninggal, nak diganti dengan Maharaja Lela. Tapi masa itu Tan Sri Ramli adalah menteri besar. Dia pula keturunan Datuk Sagor. Jadi Tan Sri Ramli pada masa itu minta Sultan pertimbangkan kalau boleh dihidupkan dulu gelaran Datuk Sagor. Jadi Sultan saya rasa menghormati permintaan menteri besar dia, mengembalikan gelaran Datuk Sagor. Jadi itu sebab Tan Sri Ramli masa itu dia juga orang menteri besar dan orang besar 8 yang dikatakan orang kaya-kaya Seri Agar Diraja. Dan setelah Tok Setia meninggal, kebetulan tak ada Tok Muda dia. Kalau ada Tok Muda pun kita sensitif. Sebenarnya bila Tok Setia dah meninggal, sudah ada hasrat nak mengembalikan gelaran Maharaja Lela. Tapi kebijaksanaan Sultan Nazrin, dia kata kita nantilah dulu. Sebab Tok Puan masih hidup. Jadi Tok Puan masih hidup. Mungkin Tok Puan, dan memang pun anak Tok Puan, anak Tok Setia mengemukakan permohonan untuk minta dipertimbangkan dilantik sebagai Tok Setia. Jadi Setiausaha Dewan Negara menjawab, akan dalam perhatian akan dipanggil temuruga bila masanya. Sebab setelah Tok Puan Setia meninggal dunia, barulah Tuanku mengumumkan gelaran itu akan ditiadakan dan dihidupkan balik gelaran Maharaja Lela. So kali ini punya sambutan keputeraan, kita akan melihatlah penyandang jawatan Maharaja Lela ini dihidupkan kembali, waris dia masih ada. Dan dalam kalangan orang besar 8 ni, Maharaja Lela ini dia anggap jawatan yang tertinggi daripada 8 orang tu. So 12 orang mereka pada masa yang sama nak diimbangkan itu ada 12 orang lagi yang bukan orang besar, yang bukan berketurunan, yang dilantik orang macam saya lah. Tapi kami digelar, ditafsirkan sebagai ahli tidak rasmi, dan tempoh lantikan kami hanya tiap-tiap 2 tahun boleh disambung. Tapi macam orang yang bergelaran ni dia berketurunan. So itu komposisi ahli Dewan Negara. Itu dia posisi komposisi ya. Kemudian peranan menasihatkan Sultan dalam perkara-perkara yang pemerintahan. Tapi yang paling penting yang rakyat mesti saya perlu berkongsi, apabila mangkat seorang Sultan, Dewan Negara kena bersidang secepat mungkin untuk menentukan siapa yang berganti Sultan. Maknanya maksudnya Tan Sri, bila Sultan tu mangkat, sebab yang saya difahamkan Perak ini dia sistem penggiliran. Tidak semestinya yang kedua tertinggi tu akan jadi Sultan, atau dia kena melalui dia tertakluk kepada keputusan Dewan Negara. Dalam mesyuarat Dewan Negara kali ini, ahli-ahli ex officio yang terdiri daripada Raja Muda, Raja Dihilir, Raja Kecil Besar, Raja Kecil Sulong, Raja Kecil Tengah dan Raja Kecil Bonsu, mereka tidak boleh hadir. Sebab mereka dianggap sebagai kandidat. Jadi pada waktu itulah orang kaya bendahara Seri Maharaja menjadi pengerusi kepada Dewan Negara untuk kita memutuskan beberapa perkara. Perkara pertama adalah memberi gelaran kepada raja yang baru mangkat. Umpamanya Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Tapi bila dia dah mangkat, kita kata dia marhum Al-Maghfur lah. Itu Dewan Negara menamakan tu dengan nasihat mufti. Apa maksud Maghfurullah? Maksudnya Sultan Azlan Muhyiddin Shah
Sultan Azlan Muhyiddin Shah ibni almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah Al-Maghfurlah. Al-Maghfurlah itu maksudnya semoga Allah mengampunkan roh kamu. Jadi apabila kita menyebut nama Sultan Perak ini setelah mangkat pun, kita mendoakan sebenarnya. Setiap kali kita sebut Al-Maghfurlah, ya Allah Tuhanku, ampunlah roh si mati ni. Bukan sekadar semata-mata gelaran semata-mata. Setelah kita bagi itu, baru kita menentukan siapa yang nak dilantik menjadi sultan. Akan hanya diumum sebelum jenazah dikebumikan. Okay, dibawa untuk diusung untuk dikebumikan. Jadi Dewan Negara bersidang, dan kalau kita putuskan, kita juga kena memberi nama gelaran sultan yang baru ni. Macam Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, itu diputuskan Dewan Negara. Okey. Muizzuddin Shah tu bermaksud, kalau tak I stand to be corrected, tadi betul-betul adalah pelindung agama. Sultan Nazrin maknanya engkau adalah pelindung kepada agama Islam. Itu Muizzuddin punya maksud Muizzuddin. Dan barulah. Jadi peranan Dewan Negara, sebenarnya Dewan Negara kalau boleh menilai, tentulah dalam perlembagaan negeri mengatakan ada dua bakal sultan, iaitu Raja Muda dan Raja Dihili. Betul. Dalam keadaan yang Raja Muda difikirkan mungkin keuzuran, seperti pernah yang berlaku dalam kedudukan Raja Dihili yang uzur, dia tidak diangkat ke jawatan yang lebih tinggi sebab dia tak boleh perform. Atau misalnya fikiran dia masa itu tidak, ataupun oleh kerana perangai dan watak dia. Masa sultan masih hidup, orang tak berani kacau, tapi setelah mangkatnya sultan. Jadi banyak yang bertanya, mengapa kali ini berlaku setelah mangkat sultan terus anak sultan terus jadi sultan, sedangkan sebelum ini tidak begitu. Betul. Bila Sultan Idris mangkat dulu, yang naiknya adalah Sultan Azlan. Ya. Sebab dia bergantung pada giliran. Jadi sekali lagi lah kita balik kepada penentuan Allah SWT, ya. Itu sebab bila saya lihat itu, sebenarnya Sultan Azlan tidak pernah terfikir untuk menjadi sultan, apatah lagi jauh sekali untuk menjadi agung. Dia putera yang kelima. Dia ada 4 abang yang lebih tua daripada dia. Raja Ikram kekanda tua, Raja Baharum kekanda dia. Siapa ke lagi yang sekarang ni ayahanda kepada Raja Kecil Tengah sekarang, Raja Zahid. Dia anak bongsu. Dan kerana itu agak pada tafsiran saya, Sultan Azlan sudah lihat takhta bukan tempat aku. Kerana itu aku kena belajar kuat, aku nak hidup dan grow atau berkembang sebagai dalam bidang lain. Dan itu tiba-tiba penentuan Allah lagi. Raja Zahid, Raja Ikram mangkat lebih dulu. Raja Baharum yang satu ibu dengan dia pula mendapat gangguan penyakit yang fikiran dia tak berapa kurang, ada gangguan. Jadi apabila bermula daripada Raja Kecil Bongsu, Raja Kecil Tengah, Raja Kecil Sulong, kemudian menjadi Raja Kecil Besar, Raja Muda Musa mangkat. Tetapi Raja Dihili waktu itu, Raja Ahmad Hisham, dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi Dewan Negara menasihatkan Sultan Idris mengangkat Raja Azlan, melangkah Raja Dihili untuk terus jadi Raja Muda. Itu diputuskan oleh Dewan Negara. Dewan Negara menasihatkan Sultan, Sultan memberikan berkenan, di isytihar, dimasyhurkanlah. Waktu Sultan Azlan masih seorang ketua hakim negara. Dan kalau rakyat jangan lupa, ya, waktu Sultan Azlan mula-mula jadi Raja Muda, Sultan Azlan masih berfungsi sebagai ketua hakim negara. Sebagai ketua hakim negara. Dan ada hasrat baginda nak meletak jawatan, tapi ada isu paling penting dalam urusan-urusan kehakiman yang Sultan Azlan rasa dia kena sudahkan kerja itu dulu sebelum dia serah tugas. Tapi dengan kehendak Tuhannya 6 bulan jadi Raja Muda, diisytiharkan Raja Muda, Sultan Idris mangkat dengan mengejut. Pada tak salah saya menjelang nak Raya Cina atau 2 hari Raya Cina di Lumut, sedang santap, sehat-sehat. Jadi Sultan Azlan tak ada pilihan, terus naik. Jadi bila Sultan Azlan menjadi sultan, Raja Dihili, Raja Ahmad Hisham itu masih tak sihat, masih gering. Baik. Tapi giliran itu sepatutnya pergi kepada family Sultan Idris. Ada anak anda, tapi oleh kerana yang sudah bergelar masa itu Raja Kecil Besar. Tapi
dinasihatkan oleh Dewan Negara kurang sesuai, lebih baiklah ambil adik kepada Sultan Idris, iaitu Raja Ahmad Hisham, untuk menjadi Raja Muda. Raja Ahmad Hisham pun tempoh tak panjang. Ditentukan dan Sultan Azlan daripada family Jalil, Sultan Raja Ahmad Hisham family daripada Iskandar, menjadi Raja Muda. Dan Raja Ahmad Hisham ni dia daripada family, salah satu family lagi. Dan Raja Nazrin Raja Kecil Besar, nombor 4. Jadi 1, 2, 3 tu dia nombor 4. Dengan kehendak tu Raja Ahmad Hisham pula mangkat. Raja Ahmad Syaifuddin yang Raja Muda tu mangkat. Raja Ahmad Hisham masih Raja Dihilir, tapi dia gering. Dia masih Jadi gering. itu yang Raja Nazrin pada usia 29 tahun, tak salah saya, dia terus melangkat. Jadi Diangkat dan teruslah menjadi father and son, jadi Raja Muda. Jadi kalau kita tengok susunan sekarang, tertibnya, the family of the Iskandar, iaitu Raja Nazrin, Raja Sultan, family Jalil, Sultan Jalil, iaitu Sultan Nazrin, kemudian family Sultan Abdul Aziz, iaitu Raja Muda Jaafar, dan family Idris Iskandar, iaitu Kunain, dan family Jalil itu anak Sultan sekarang lah, nombor 4, Raja Azlan Muzaffar Shah. Itu kalau ikut giliran ini, maknanya kalau apa-apa mengikut hukum Allah terjadi pada Sultan, prioritinya pergi kepada Raja Jaafar lah, terpulang pada Dewan Negara. Tapi kalau masa itu takdirnya Raja Jaafar, walaupun Raja Muda dalam keadaan kegeringan ke, tidak berupaya, jadi dia akan pergi kepada bawah, sampailah kepada Raja Kecil Bongsu boleh dipertimbangkan. Dan Dewan Negara sebenarnya boleh mengambil masa selama 14 hari untuk menentukan pengganti Sultan. Kena berbincang, kena bersidang. Kita bersidang. Tinggal lagi, takkan kita nak tunggu 14 hari. Sebab adat pula mengatakan sehingga dilantik Sultan, jenazah tak boleh dikebumikan. Okey. Itu ada satu cerita dulu, masa masa zaman Raja Abdullah, Raja Ismail dulu, bila mangkat raja tu, raja yang ditabarkan tu tak berani nak datang. Sebab dia takut dia diserang di Sungai Perak oleh orang musuh dia yang ingin nak jadi Sultan. Bila dia tak berangkat datang, saya dah lupa nama Sultan tu, yang mangkat tu disimpan jenazah dia 3 bulan baru boleh dikebumikan. Jenuh kau macam tu. Jadi saya pun tak boleh nak bayang di zaman itu bagaimana jenazah ni 3 bulan disimpan tak dikebumikan. Macam nak preserve body satu jenazah yang tentu dah reput. Ya, betul. Dan ini history. 3 bulan baru boleh dikebumikan. Itu sebab kita lihat bila mangkatnya Sultan Idris, sebelum diangkat keranda tu, Sultan Azlan letak tangan dia. Dan mereka kena tunggu Sultan Azlan balik daripada London. Dewan Negara memutuskan Raja Azlan dilantik sebagai Sultan, tapi Raja Azlan sebagai Lord President ada mesyuarat di London. Terpaksa tunggu Raja Azlan balik, diangkat sumpah sebagai Sultan, baru letak tangan atas keranda. Sebab Negeri Perak punya budaya tu, adat dia, Istiadat. negeri tu mesti ada Sultan dulu baru boleh kebumikan Sultan tu. Angkat sumpah Sultan baru dulu. Maksudnya kena angkat kena sumpah, ada boleh makan. dulu Baru boleh Sultan. Sultan baru tu memberi izin untuk dikebumikan jenazah Sultan yang mangkat. Itu uniknya. Jadi itu di era yang lama. Saya kata bila ada 2 parti yang bertarung untuk nak jawatan Sultan, yang Sultan yang diumumkan tu tak berani sebab tentera lawan itu yang nakkan jawatan Sultan tu menunggu di tepi sungai untuk menyerang dia. Yang dalam kes yang moden ini tahun 84, Sultan Azlan di London kena tunggu 3 hari baru boleh dikebumikan jenazah. Galit saya mendengarkan cerita Tan Sri itu, sebab benda-benda ni benda-benda yang baru, generasi sekarang. Mungkin Nazmi lagi muda kot dari saya. Saya pun tak pernah dengar. Lagi tak tahulah kan. Benda ni pun dalam buku teks pun tak dikabarkan secara jelas seperti ni. Dan satu perkara yang begitu menarik lah, yang saya rasa yang perlu generasi muda ambil maklum dan jadikan sebagai iktibar. Baik Tan Sri, kalau kita lihat tadi Tan Sri, kita ada sikit throwback lah tentang Kesultanan sebelum ini, Anggun kan? Mungkin Tan Sri juga boleh kongsikan kepada Yuk Yung yang menonton kita di Teman Gegar, Kita Gegar Podcast ni,
Udah teman gegar pula dah. Kan? Yang mana titik sejarah negeri Perak ni dikabarkan bermula dengan penabalan Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Yang berketurunan dari Sultan Mahmud Shah Melaka. Dan sekitar tahun 1528. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan bagaimana tertubuhnya institusi Kesultanan Negeri Perak itu sendiri. Saya tertarik dengan apabila saya berjumpa seorang profesor daripada Australia yang mengkaji tentang Kesultanan Melayu di sini, dan profesor daripada Australia ni Anthony Milner nama dia. Dia boleh baca Jawi, dan saya malu dengan dia sebab dia lebih tahu sejarah Kesultanan Melayu, Raja-Raja Melayu lebih daripada saya. Cukup tertarik dalam satu dialog yang dia baca dalam tulisan Jawi apabila penasihat Inggeris bertanya kepada, tak salah Sultan Negeri Pahang, mengatakan, di mana sempadan negeri tuanku kan? Dia kata, saya tak perlu sempadan negeri. Sebab kesetiaan rupanya Kesultanan Melayu ni, sempadan tidak dilukis. Dia bergantung kepada kumpulan ini, dia hendak bertuankan raja ini. Berpandukan kepada masyarakat tu. Jadi bila itu yang kebetulan saya baru-baru ini pergi ke Singapura, saya terjumpa satu buku, A People History of Malaysia. Jadi dalam buku ini juga menceritakan cara penubuhan negeri-negeri di bawah Raja Melayu ni, dia bergantung kepada orang-orang itu dia hendak berajakan raja ini. Kalau dia tak setuju dengan raja itu, dia boleh pindah. Dia kata dia tak nak setia daripada raja ini, dia akan pergi ke raja sini. Jadi kalau kita lihat itu, kita ni asalnya dulu, itu dia katakan orang besar jajahan. 8 orang besar jajahan ni, dia mempunyai jajahan. 8 orang ini merasakan kita ni hendakkan satu orang jadi kepala, menjadi raja. Jadi kita sendiri bukan keturunan raja. Kita kena cari siapa keturunan rajanya ada. Teringatlah diorang kepada Sultan Mahmud yang sudah lari ke Kampar. Dan Sultan Mahmud ada 3 orang anak. Seorang bernama dia lari di Kampar di Riau. Anak sulung dia bernama Raja Ali yang menjadi Sultan di Johor. Kemudian keturunan ini padam sebab dalam kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang tu cerita betul. Jadi keturunan Raja Ali ni salah satunya bernama Mahmud balik. Bila dia bersifat tidak adil dan zalim, dia dibunuh. Habislah keturunan Sultan Melaka tu. Anak kedua dia bernama Raja Muzaffar dan anak ketiga Raja Ahmad. Raja Muzaffar ni lah yang bila pembesar-pembesar negeri Perak ni pergi berjumpa dengan hendakkan keturunan raja datang memerintah Perak, dia bagilah Raja Muzaffar datang ke sini. Anak sulung ni dia bagi ke negeri Johor. Itulah Raja Muzaffar itu datang ke sini dan menjadi sultan pertama kita. Jadi kalau berdasarkan itu, maknanya 8 orang besar ni lah. Itu sebab Nurani yang dikatakan adat menjunjung duli tu. Dia menjunjung duli kepada sultan ni, memberikan perakuan taat setia dia kepada sultan ni, aku hendak berajakan kamu. Itulah sejarahnya. Datanglah Raja Muzaffar. Yang lain tu orang kata history lah. Bila kata dia naik kapal sampai di Beting Berabasah, ini yang tiba-tiba sangkut. kapal dia tersangkut. Tapi itu penulis sejarah pada masa itu yang mungkin knowledge atau pengetahuan dia tentang geografi agak terbatas. Bila saya melihat dari segi perspektif seorang pelajar di era yang moden, yang katakan bila kapal bahtera dia itu tersangkut, dia campak mahkota dia. Jadi mahkota terbuang supaya takut-takut berat mahkota tu. Jadi bila saya punya logic reasoning hari ni, sebenarnya masa kebetulan bahtera tu sampai, pada saya lah air laut sedang surut. Itu puncanya. Jadi bila dia orang berdoa lah, tunggu kita begini sampai dia sayanglah seorang raja terpaksa korban dengan satu mahkota dia dibuang dalam laut yang tak dijumpa hari ni. Kemudian air pun pasang balik, kapal pun timbul balik lah. Kalaulah masa itu dia orang faham geografi, ada air pasang surut, mahkota tu mungkin di samping Tamin Sari. Mungkin kita ada satu mahkota yang bahan sejarah kita yang saya rasa sudah satu kehilangan
ornamen sejarah. Sebab dalam Ada lagi ceritanya dia buang tu. mahkota dengan harapan bahtera dia akan timbul balik. Itulah asal usul ceritanya. So Kan? Tan Sri, sebabnya Perak ni tadi daripada awal sesi kita tadi Tan Sri dah beritahu tentang penggiliran semua tu. Jadi kalau dia bermula dengan Tuanku Sultan Muzaffar Shah I, dari mana sebenarnya? Tapi kalau sebelum soalan tu, supaya orang jangan ingatkan benda ini hanya istimewa di Perak, ya. Baik. Pasal di Negeri Sembilan dia begitu juga. Okey. Sebab di sana 4 undang ni pergi ke Minangkabau, ke tanah Minangkabau, minta datang daripada tanah Minangkabau. Diminta perkenan dari untuk Minangkabau. putera seorang anak raja daripada tanah Minangkabau itu datang, itu dia katakan ini Pertuan Besar Negeri Sembilan. Di sana pun tak ada beza dengan Perak, ya. Di sana apabila mangkat yang Pertuan Besar tu, yang menentukan raja yang Pertuan Besar baru adalah 4 undang. Sudah berlaku ceritanya dalam sejarah. Apabila Tengku Menawi mangkat, Tengku Abdul Rahman yang agung pertama mangkat ganti Tengku Menawi. Tengku Menawi di luar dugaan logik meninggal pada usia muda, yang Tengku Mukris sekarang ni masih seorang anak tanpa muda. Dan adalah karakter Tengku Mukris ini yang membuatkan orang besar kurang senang. Sebagai anak muda dia pula tok dia raja, bapa dia raja. Jadi bila mangkat Tengku Menawi, 4 undang ni tidak melantik Tengku Menawi. Tetapi melantik adik Tengku Menawi, iaitu Tuanku Jaafar. Jadi Tuanku Jaafar jadi yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Tuanku Jaafar ada anak-anak dia. Tapi bila Tuanku Jaafar mangkat, undang-undang masa itu merasakan anak-anak Tuanku Jaafar ni kami tak nak terima jadi Tuan Besar Negeri Sembilan. Undang yang 4 orang ni bersidang dan mengambil balik Tengku Menawi, menambil Tengku Mukris, anak Tengku Menawi yang pada satu masa dulu diorang kata tak layak. Tapi apabila dia sudah berubah, sudah dewasa dan sebagainya, tapi anak-anak yang Tuan Besar yang dijangkakan, yang menjadi pemangku, yang di Tuan Besar apa semua tidak dilantik. So moralnya kepada saya balik kepada sumpah di Bukit Seguntang antara Sang Sapurba dengan di Bukit Seguntang tu mengatakan keturunan Patih akan berajakan tuanku, dan tuanku juga menjadilah raja yang adil dan apa semua. Jadi itu sebab macam Dewan Negara kita yang saya sebutkan tadi, bila mangkat Sultan, yang melantik tu yang 7 raja ni tak boleh hadir. Jadi orang sebenarnya demokrasi. Orang kebanyakan yang mengatakan aku pilih orang ini untuk jadi raja, macam juga sejarah dulu. Dia macam kita sejarah balik yang asal dia tadi yang tu. kita pergi ke Kampar minta Sultan Mahmud bagi putera jadi raja. So maksudnya Tan Sri, Dewan Negara ni dia jadi macam sejarah sebelum ni, sekumpulan orang itu menentukan siapa yang dia nak jadi raja itu. Maknanya itu sebab raja tu dia kena ingat dia dilantik tu oleh rakyat. Bukan dia automatically. Perak dengan Negeri Sembilan pada saya itu contohlah. Macam di Negeri Sembilan tu lagi pula masa saya berpeluang mengiringi Raja Muda Nazrin masa itu untuk istiadat nak mengisytiharkan yang Tuan Besar yang baru. Jadi waktu itu 4 putera-putera raja yang dalam pertimbangan ini, dia orang tidak dibenarkan pakai songkok kan. Dia orang kena buka tak ada songkok. Orang lain semua bersongkok, macam dia ni diadili oleh 4 orang undang ni. Dia duduk je di luar tu dengan berdebar-debar dan sebagainya. Kemudian bila keluar baru diumumkan. Barulah dibagi songkok kepada yang diumumkan menjadi. Dia kena buka songkok. Lebih kurang dengan Perak lah macam yang Tan Sri kongsikan kita. Jadi 2 negeri yang saya tahu lah ada unsur persamaan. Sangat menarik dan sangat eksklusif ya, Anggun. Dia baru kita tahu bahawa sekumpulan orang menentukan siapa rajanya. Ya. So Tan Sri, jadi setelah pembentukan kerajaan Perak, ada sultan, dan sebenarnya start bila yang sistem penggiliran tu bermula? Yang itu saya sendiri panjang sangat lah. Saya pun mungkin satu masa pada satu masa dulu yang seorang ayahanda sultan sudah mangkat, agaknya bila dah mangkat waktu itu saya nak kena baca balik sejarahnya lah. Tapi saya percaya dia bermula begitu bila ayahanda dia mangkat. Bila ayahanda dia mangkat, misalnya dia bagi, salah seorang sultan tu dia merintah 2 tahunnya.
Dan mungkin bila dia mangkat anak dia terlampau kecil, dia bagi kepada adik dia. Kemudian oleh kerana itu bermula dari situ. Dia dah bercampur. Kalau ini abang kemudian dapat kepada adik, kemudian bila adik pula bagi pula anak abang balik. Dan balik kepada saya kata tadi, pembesar-pembesar negeri tu. Besar yang memutuskan macam contoh Negeri Sembilan tu nah. Walaupun ada Tengku Nakiyuddin, Tengku Imran, anak-anak yang Tuan Besar Tuanku Jaafar dulu, Tengku Imran, Tengku Nakiyuddin, ada seorang lagi, tapi mereka tidak langsung ditimbangkan. Diambil balik Tengku Mukris, anak kepada Tengku Menawi. Sangat menarik lah. Itulah. So kalau saya boleh tambah sedikit, Tan Sri, sebab di luar sana, terutama sekali rakyat Perak lah, kadang-kadang masa sesi-sesi pertabalan tu ada yang berkata upacara-upacara yang dijalankan tidak mengikut syarak, contohnya lah. Walaupun Allahyarham Tan Sri Mufti sebelum ni pernah memberi penjelasan. Jadi kalau dapat Tan Sri berkongsi sedikit. Okey. Istiadat pertabalan. Kita kena terima hakikat begini. Jadi bila saya nak bercakap, saya harap tambah pula dalam program macam ni, orang Melayu jangan salah faham. Baik, Tan Sri. Sebab kita harus ingat begini, ya, sejarah itu ditulis pada orang yang menang. Okey. Kita bayangkan hari ini di negara tanah besar China, kalau komunis kalah, Chiang Kai-shek nasionalis menang. Hari ini parti komunis China di China tu macam anggapan orang Malaysia pada parti komunis Melaya lah. Dia musuh apa semua ni. Tapi sejarah di negara China berubah, berlainan. Kumpulan nasionalis bawah Chiang Kai-shek tewas dan lari ke Taiwan, menubuhkan negara Taiwan. Jadi di sana dalam sejarah dia parti komunis China hero lah. Jadi saya saya bila membaca, kebetulan saya menarik buku yang saya baru jumpa di Singapura ni, ditulis oleh Syed Hussein Ali ni, menyebut sejarah dari segi dua faktor ya. Baik. Dua faktor tu maknanya ada sejarah yang dikatakan sejarah yang ditulis oleh orang yang macam bila you nak buat buku teks, tentulah kerajaan yang sedang sedia ada, dia akan melihat daripada dimensi dia. Baik. Tapi Syed Hussein Ali mengatakan kita harus adil kepada sejarah. Bukan. Jadi sejarah kita nak adil itu, kita juga mesti ada alternative history. Sebenarnya kalau kita ingat perjuangan kemerdekaan tanah Melayu, kata Syed Hussein, pertubuhan parti yang bawah Burhanuddin Helmi ni, PKM, dengan Kesatuan Melayu Muda, Bustamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir, yang menubuhkan Hibul Muslimin. Dan tidak ada perhimpunan ulama yang lebih besar 4,000 orang yang pernah berlaku di tanah Melayu, melainkan di Gunung Semanggol melalui Hizbul Muslimin. Dan kerana itulah British takut. British sebenarnya membantu, mau lebih prefer untuk bekerjasama dengan UMNO daripada grup-grup ini. Baik. Kerana itu British membenarkan walaupun UMNO itu parti politik, pegawai kerajaan boleh menjadi ahli UMNO. Pasal Tun Razak dia state secretary Pahang. Betul. Dia jadi timbalan presiden ketua pemuda UMNO, dibenarkan. Tengku DO dibalik dan dia boleh pegang jadi presiden UMNO. Tun Ismail begitu juga. Jadi bila kita lihat tadi, balik pada soalan tadi, bila kita lihat perspektif sejarah kan. Jadi kita kena interpret in the right manner lah pada saya. So faktanya, kalau kita lihat sejarah sebenar kita ni, Hinduism datang lebih awal daripada Islam. Baik. Para Meswara itu sendiri pun seorang Hindu. Betul. Kan? Apabila dia menerima Islam, baru dia menamakan diri dia sebagai Sultan Iskandar, kalau tak salah saya. Kemudian macam bendahara Seri Maharaja apa semua ni, sini semua gelaran-gelaran yang berasal daripada ini. Pengaruh daripada sana. Ada pengaruh daripada Sanskrit India. Dan kalau kita tengok pada saya, di mana saya belajar adat Melayu sebenarnya? Bukan adat istana Melayu. Macam generasi saudara terlampau muda lah. Saya dulu maknanya saya tak pernah masuk istana pun. Macam mana cara nak sembah sultan, macam mana dalam istana bahasa Patik, tuanku, Dayang, protokol. Hanya cerita-cerita Melayu. Cerita Lajar Laksmana Bentan, cerita Hang Tuah Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Kalau kita lihat, siapa pengarah-pengarah filem
cerita raja-raja Melayu ni semuanya berketurunan India kebanyakan. Betul. L. Krishnan, A.B. Bapat. Betul. Jadi kalau kita tengok itu adalah unsur-unsur yang lama itu, setelah Islam itu datang, maka diangkat martabat raja itu dengan dikawinkan dengan agama. Maknanya raja itu hanyalah bayangan Tuhan di bumi. Raja itu bukan lagi jelmaan Tuhan di bumi. Kalau dulu tafsirannya raja itu jelmaan Tuhan di bumi. Itu sebab the king can do no wrong. Istilah itu datang. Sebab dia itu menjelma. Tuhan itu menjelma adalah raja. Tapi bila datang dia hanya bayangan. Itu sebab banyak orang mengatakan kalau orang yang tak faham bahasa, dia ibu mempertikaikan duli yang maha mulia. Duli yang maha mulia. Jadi duli ni adalah menghadap duli yang maha mulia. Maknanya kita menghadap kepada duli ni. Duli ni adalah debu di kaki. Oh, debu. Maksudnya. Jadi orang-orang yang berpahaman sosialisme, dia kata sehina itu ke kita rakyat ni. Ya. Yang kita menyembah debu di kaki sultan. Tapi kalau kita faham bahasa yang sebenarnya, sultan itu hanya debu di kaki Tuhan. Ya. Dia adalah duli debu kepada yang maha mulia. Yang maha mulia itu Tuhan. Jadi sultan itu hanya debu kepada Tuhan yang maha mulia. So maksudnya jadi yang kita sembah itu adalah debu yang kepada Tuhan. Yang kita sembah itu sebenarnya adalah Tuhan. Sebab itu dicantumkan duli yang maha mulia. Yang maha mulia itu, yang maha mulia itu hanya Allah. Yang maha esa lah. Yang ini hanya debu kepada yang maha mulia, yang aku angkat menjadi raja. Itu maksud duli yang maha mulia sebenar. Jadi bila kita faham itu, kita tak adalah rasa dah kurafat dan sebagainya. Okey. Kedua, pada saya memanglah ada unsur-unsur itu. Tapi apabila Islam datang, dan ada ulama-ulama yang menegur tentang perkara-perkara ini, maka diubah. Ini macam Tan Sri. Macam istiadat tabal jin. Itulah dulu dipanggil tabal jin. Tapi bila diterangkan apa sebenarnya yang dilaku dalam istiadat tabal jin ni. Apa yang berlaku sebenarnya apabila seorang sultan telah mengangkat alat-alat kebesaran negeri ni. Daripada keris, pedang dan macam-macam lagi lah. Harus diserah pada sultan baru. Jadi sultan baru ini secara isyarat menerimanya akan merenjih lah menempung tawar sebagainya. Ini sebagai, tapi maknanya aku warisi daripada segi pedang Simanjakininya, keris Tamin Sarinya dan begitu juga benda-benda lain. Dulu istilah, jadi bila dipahamkan begitu, ditukar istilahnya apabila Sultan Azlan menjadi ditabalkan daripada istilah tabal jin, dia katakan satu istiadat tabal adat, iaitu yang masa kita lihat dalam Balai Rong tu, lagi satu istiadat tabal pesaka. Ini barang-barang pesaka. Nak diserahkan kepada Raja Baru. So yang tabal jin tadi tu dijadikan tabal pesaka, mewarisi pesaka-pesaka. Jadi kita kata yang ini kita tabal rajanya, ini kita macam memuliakan pesaka-pesaka lama lah. Kita kata tabal pesaka lah. Sebenarnya kita cuma itu simbolik aja untuk kita menyerahkan peralatan lama tu Tan Sri kan. Pada yang baru. So itulah kepada yang mendengar di luar tu, saya harap penerangan Tan Sri tentang adat istiadat ni dapatlah memberi sedikit penjelasan penjelasan, pencerahan bahawa kadang-kadang apa yang kita faham tu mungkin sebab kita faham dari dimensi kita. Kita tidak melihat yang sebenarnya lah kan. Dan hari ini juga kita banyak belajar benda baru berkaitan dengan istiadat dan sebagainya. Sebab kita warisi, macam bila saya baca sejarah pun, baik di Kedah, asal keturunan raja tu pun asalnya daripada India dan sebagainya. Begitu. Mungkin saya tak ada peluang nak mengkaji macam keadaan di Indonesia, mungkin lain, raja-raja Riau dan sebagainya. Itu sebab kalau kita lihat, mungkin adat raja di sebelah-sebelah Indonesia dengan adat raja kita sangat berbeza. Kita ni banyak ambil daripada itulah pelayar-pelayar India tu. Betul. Sebab harus diingat bahawa agama Hindu lebih awal datang daripada Islam. Jadi dia orang ini membawa begitu. Dan dia orang dulu pedagang-pedagang yang datang ni sebelum pedagang Islam. Hanya Parameswara Raja Melaka pertama pun nama pun Parameswara. Betul Tan Sri. Pengaruhnya daripada sana. Pengaruh tu masih kuat kan. Cuma yalah, alhamdulillah lah kita semakin memurnikan dia ke dalam bentuk yang sebenar lah kan.
Dan mungkin Anggun, Ya. soalan yang seterusnya. Perbincangan kita ni sebenarnya tertarik sebenarnya. Cerita-cerita sejarah yang Tan Sri kongsikan tadi. Saya pun teruja sebab benda ni tak jumpa dekat mana-mana. Dan satu honor lah untuk kita bersama dengan Tan Sri pada hari ni kan. Itulah, jadi okey Tan Sri, setelah kita mengimbau sejarah permulaannya Kesultanan Perak apa semua ni, jadi sekarang kita nak cerita yang hari ni kan. Yang hari ni, Yang reality. Okey Tan Sri, kalau boleh sikit tentang latar belakang Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan sekarang tuanku. Tan Sri, kalau dapat sikit saya beliau, baginda. seperti mana Sultan Azlan, saya juga melihat Sultan Nazrin dibangun oleh Ayahanda Bonda dia bukan to prepare untuk menjadi seorang sultan. Sebab itu kalau saya lihat pada usia 12 tahun lebih, sebab tuanku Sultan Nazrin hanya bersekolah di St. John sampai tingkatan 2. Sebelum ambil SRP pun dia telah diusahakan oleh Ayahanda Bonda ni untuk belajar di luar negara, di London. Dan bila dia balik, bila tuanku balik, tuanku bekerja dengan Petronas. Dan masa bekerja dengan Petronas, satu orang dan tuanku belajar bukan di sebarang universiti, di Oxford. Oxford University. Dan nak dapat masuk Oxford satu mimpi lah. Dia kalangan anak-anak orang Inggeris pun satu mimpi. Tan Sri, dikabarkan tuanku Sultan kita ni raja pertama ada PhD ya. Begitulah yang Sultan pertama yang ada PhD. Waktu belajar waktu bekerja di Petronas, itu menunjukkan jiwa baginda sendiri tak puas hati dengan Oxford. Tuanku teringin nak dapat masuk ke Harvard. Dan tuanku sebenarnya, saya diberitahulah oleh pegawai Petronas, mengambil beasiswa Petronas untuk kemudiannya pergi ke Harvard, ke Kennedy School of Government, Masters. Kemudian bila dilantik, diisytiharkan jadi raja muda dan sebagainya, saya ingat masa itu CEO Petronas Tan Sri Samsul beritahu saya, dia kata salah seorang yang kalau kita nak ambil tindakan undang-undang yang tidak memenuhi kontrak dengan Petronas, saya kata Sultan you lah. Dia ada ikatan kontrak beasiswa dengan Petronas, dia tak komplit pasal dia kena raja muda, tapi dia kata lembaga Petronas mengambil, tapi dia melawak bergurau lah. Dia kata kau nak kira, pasal saya kata ada tak kes yang mengambil kontrak yang, dia kata bergantung. Kalau nak ambil, dia kata Sultan Perak ni salah seorang yang tidak memenuhi kontrak beasiswa dia. Kemudian waktu dah jadi raja muda, sudah digelar raja muda, mungkin tak sesuai dah nak menjadi seorang eksekutif di Petronas. Dan tuanku mungkin merasakan agak bosan, pemikiran inteleknya terlampau kuat, dan mendaftarkan diri untuk membuat PhD di Harvard. Dalam proses nak buat PhD di Harvard, ayahanda tuanku kena jadi agong, dipilih menjadi agong yang ke-9, dan tuanku kena Raja Ahmad Isham tadi, Raja Ahmad Syaifuddin, raja muda mangkat, tuanku kena jadi raja muda dan menjadi pemangku sultan waktu itu. 5 tahun ya. 5 tahun. Dan dalam proses 2 tahun nak menyudahkan ijazah Doktor Falsafah. Saya sendiri baca habis di situlah. Mungkin saya sendiri akan jadi begitu. Saya dah jadi sultan, apa nak PhD ni. Betul Tan Sri. Tapi saya terkejut apabila habis 5 tahun, Sultan Azlan berangkat balik untuk bertakhta sebagai sultan. Sultan Nazrin mengambil cuti daripada raja muda, pergi balik ke Harvard untuk belajar menyudahkan PhD selama 3 tahun lagi. Dia sambung balik. Selepas 5 tahun. Dan bila saya sendiri berbual dengan tuanku kata bukan satu perkara yang senang. Data dia buat dalam bidang ekonomi. Data-data dia sudah obsolete, dah sudah luput, dah jumut, dah tidak. Dia kena buat research baru untuk menyudahkan PhD. Jadi pada saya, ini bukan sebarang
jiwa lah. Ya. Kekuatan minda, Semangat nak dan belajar semangat lagi dan tu. sebagainya, bukan. Dan tidak ada keperluan kepada dia sebenarnya. Yelah, sudah ada segalanya. Sudah ada keistimewaan. Begitu juga bila tuanku melancarkan buku ketiga. Saya pernah berbual, tuanku, mengapa tidak tuanku publish thesis PhD tuanku. Jadi dengan dorongan permintaan kawan, tuanku publish thesis PhD dia dalam bentuk yang kurang akademik untuk jadikan buku pertama. Kemudian tuanku juga melancar buku kedua. Dan baru-baru ini, sebagai mana kita semua tahu, tuanku melancar pula buku ketiga. Dan buku ketiga ni tuanku tulis dan buat penyelidikan semasa dalam orang berkurang kerana COVID. Jadi pada tuanku, aktiviti tak ada nak pelancaran event dah, tak ada keluar berjumpa rakyat, terkurung dalam istana. Dia menggunakan masa 2 tahun untuk menghasilkan sebuah lagi buku setebal 500-600 muka surat. Jadi pada saya itulah satu karakter yang kita lihat yang ada. Dan kalau tuanku tak berapa selesa pun, tapi mungkin rakyat Perak, saya ingin memaklumkan, darah itu diwarisi terus kepada anak anda. Sebab Raja Kecil Besar sekarang ni sudah berada satu-satunya anak Melayu yang belajar di Eton. Dan telah membuat peperiksaan O-level tahun sudah, atau semester sudah, mengambil 10 subjek dan mendapat 10 A+. Cerdik pandai lah. Itulah. Pandai itu satu. Tapi maknanya kesungguhan bukan hanya takat lulus. Nak dapat A. Bukan hanya A, dapat A+. Straight 10 A+. Dan katanya di Britain, di kalangan pelajar-pelajar British pun hanya 2% yang dapat daripada tiap 100 orang dalam 1.5 people saja. Daripada 200 orang, 3 orang yang boleh dapat 10 A+. Dan satu putera anak keturunan Melayu daripada Malaysia masuk di Eton boleh dapat 10 A+ untuk O-level, untuk 10 subjek. Luar biasa tu. Itulah. Betul lah dia, kalau Yung semua nak tahu, Sultan kami, Raja kami ni bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Pandai. Pandai. Orang kata apa, ada ilmu lah. Ya. Ilmu di dada ni penuh kata orang. Jadi saya merasakan, melihat kesungguhan tuanku, ya Tan Sri, saya cakap terus terang, kalau saya lah Tan Sri dah stop 5 tahun belajar, Takkan nak sambung balik saya lantak kan? tak ada, saya tak peduli dah. Kita dah give up dah Tak kan. tahulah, saya pun agak begitu je juga kan. Tapi Habis form 5 cukup dah. tapi tuanku waktu tu memang betul-betul nakkan ilmu Ya, tu. dia tuanku, macam Tan Sri kata, dia dah ada semuanya, masih lagi ada Nak belajar ya, tu. semangat dia tu kan. So, rakyat Perak yang lain, Dan belajar satu, menjudahkan PhD. Kemudian menulis buku lagi. ya. Itulah dia. Patutnya kalau sebagai rakyat Perak, kalau kita tak ada semangat yang macam tu, patut malu. Malu Kan? yo. Malu tu. Ketua negeri kita pun boleh Belajar. belajar. Kita pula nak rasa cukup sekadar SPM, lepas tu kata apa, nak jadi apa, influencer kan. Malu. Ilmu penting tu. Jadi orang Perak ni semua pun kena jadi pandai-pandai lah gambarnya. Kena Sultan kita orang cerdik. Baik Anggun, Tan Sri. Ya. Tuanku Sultan kita berpendidikan yang cukup luar biasa. Pastinya ilmu-ilmu ini menjadikan Tuanku Sultan Baginda seorang yang begitu matang dalam membuat keputusan dan sebagainya. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan kepada Yung yang menonton ketika ini keistimewaan Tuanku Sultan Nazrin serta sumbangan dan juga kebijaksanaan Baginda, terutama dalam era pemerintahan Baginda ni. Satu yang saya lihat, sebelum membuat satu keputusan, tuanku tidak mudah mendengar satu sumber maklumatnya. Okay. Dalam pendedahan saya berinteraksi dengan tuanku, saya ambil contoh begini saja ya. Betapa precisenya tuanku. Sekarang tuanku baru dilantik pertama kali menjadi pengerusi Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Agama Islam. Jadi sebagai pengerusi ditulislah minit mesyuarat. Saya ambil satu contoh ya. Bila dah dibuat minit mesyuarat, tentulah diberi kepada pengerusi. Untuk pengerusi bersetuju, inilah kandungan minit mesyuarat. Jadi dah biasalah
kepada orang, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pengerusi. Kan? Dalam mencatat minit. Jadi bila tuanku bertanya saya, dia kata, Tan Sri bahasa Melayu lebih baik dari saya. Sesuai ke Duli Yang Maha Mulia ni dia letak pada Tuanku Pengerusi. Sebab my interpretation lah, kalau in English, His Royal Highness the King and the Queen. You cannot put dia kata His Royal Highness the Chairman. Sebab pengerusi dia kata besok kau dah Tan Sri, takkan nak kata Tan Sri. Jadi pada tuanku, kalau kita kata Datuk Setiausaha Kerajaan tu salah. Sebab yang dapat Datuk tu Ahmad Suadi. Setiausaha Kerajaan tu tak ada Datuk. Kalau besok ada orang yang tak ada Datuk, kita tak panggil dia Datuk Setiausaha. Kita kata dia Setiausaha Kerajaan je lah. Ya. Kalau dia pula jadi Setiausaha Kerajaan, dia Datuk Seri, tak kata Datuk Seri Setiausaha Kerajaan. Setiausaha Kerajaan dan Setiausaha Kerajaan yang dapat Datuk Seri itu Ahmad Suadi. Orang tu. Jadi pada tuanku, pengerusi adalah pengerusi. Pengerusi tak ada title Duli Yang Maha. Benda-benda kecil begitu pun tuanku perbetulkan dalam minit mesyuarat. Jawab tak betul. Tuanku kata kalau tuanku ni mesti tuanku Sultan. His Royal Highness the King and the Queen. Cannot be His Royal Highness the Chairman. The Chairman tu dia kata Tan Sri you pun boleh jadi Chairman. Jadi dia ini hanya peranan mempengerusikan mesyuarat. Itu sebab pada tuanku tak sesuai digelar Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Tak boleh. Dia Tan Sri Syamsul Azmi. Ketua Setiausaha Negara tu jawatan tak ada gelaran. KSN je lah. Sangat teliti lah. Jadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar, bukan Datuk Seri Menteri Besar. Datuk Seri tu Syahrani bin Muhammad. Ini yang ramai orang silap selalunya. Kadang kita pun saya tengok kadang juruacara MC apa semua, orang yang menyampaikan ucapan pun, cara menulis minit mesyuarat pun. Kalau kebetulan KSU tu Datuk KSU tu tak betul. Betul. Dia jawatannya KSU, tidak ada Datuk. Betul. Takkan Datuk Pegawai Daerah. Itu tak betul. Betul. Sebab rasanya saya pun kalau dalam menulis pun rasanya saya akan guna metod yang sama. Kan? Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kan? Yang Amat Berhormat betul. Datuk Seri Menteri Besar kan. Datuk Seri Menteri Besar tu tak betul. Okey, dia mention Menteri Besar je lah. Menteri Besar je lah. Nampak. Sampai itu bezanya kan orang yang. Dan itu sebab yang saya kadang-kadang berpulang bercakap ni, saya rasa sekolah ada peranan yang sangat besar. Benda-benda ini dimulai dari sekolah. Hari ini sebenarnya saya rasa kecewa. Betul, sebagai seorang tu, di sekolah benda yang asas macam ni tidak dibuat. Kita ambil satu contohnya dari segi memberi didikan kenegaraan. Bendera ini hukumnya tak boleh berada di tiang pada waktu malam. Bendera boleh ada di tiang pada waktu malam kalau disuluh dengan cahaya api. Itu sebab di zaman saya bersekolah, pagi-pagi bendera itu dinaikkan, bila tutup pejabat bendera itu kena diturunkan. Hari cuti bendera tidak boleh berada di tiang. Tapi di sini kita ambil sekolah lah. Dia gantung bendera pada tiang sampai bendera terreput jadi kain buruk baru diturunkan. Biar je. Jadi kalau itu pun sekarang ni, macam mana kita kata sistem pendidikan kita sekarang ni lebih baik daripada dulu, saya pertikaikan sebab kita tak bagi perhatian kepada benda yang basic. Kalau kita pergi ke sekolah, kita tanya kalau ada 14 negeri punya bendera ni, you susun ikut macam mana? Itu pun orang tak tahu nak susun bendera. Bendera mana yang patut di tengah, bendera mana yang patut di hujung sekali. Protokolnya tu. Protokol susunan bendera pun mereka tak tahu. Ada kata ikut abjad, tak betul. Kalau dapat Tan Sri kongsikan sikit. Tak, dia bendera mengikut kekananan negeri. Kekananan negeri mengikut kekananan sultan yang memerintah. Ada senioritinya. Okay. Jadi sekarang pada waktu ini sultan yang paling lama memerintah sultan mana? Saya rasa Sultan Terengganu. Di kalangan 9 sultan yang ada. Jadi sebelah kanan bendera kebangsaan tu kena bendera Terengganu dulu. Selepas Sultan Terengganu, tak salah saya Sultan Selangor. Kalau setelah ingatan saya betul, ataupun Perlis yang lama juga. Saya rasa Perlis dulu ke atau Terengganu dulu. Jadi dia ikut, bukan ikut senioriti yang ada di situ. Jadi bila kita susun itu ikut tarikh sultan itu ditabalkan. Bukan ditabal, diisytiharkan sebagai sultan. Kepetabalan kena 6 bulan kemudian. Okey. Jadi kekananan Menteri Besar nak susun tempat duduk pun diikut kekananan sultan dia. Jadi macam sekarang ni maknanya sultan yang paling junior
adalah Sultan Pahang lah. Sultan Pahang. Ya, ya. Jadi bendera Negeri Pahang kena paling hujung. paling hujung. Baru diikuti dengan bendera TYT. TYT pula ikut tarikh TYT yang mana? Dalam part tu yang mula-mula. Seniority dia yang mula. seniority dia. Jadi ini terlampau basic. Jadi kalau kurikulum sekolah di Intan tidak mengajar benda-benda yang basic, rukun yang paling asas dia dah tak betul. Budaya itu makin dilupakan. Macam hari ni sebagainya. saya baru lepas surgery. Saya kali pertama saya bersolat jemaat, saya duduk di saf belakang sebab saya nak duduk atas kerusi. Kerusi saya tak nak ganggu orang. Selalu saya duduk saf depan. Saya tak nampak. Saya semayang di Masjid Gabung Paluh umpamanya hari ni. Selepas azan pertama saya tengok, bila saya tak kira lepas semayang sebelum ni, bila saya di saf depan, saya keluar saya tengok masjid penuh. Tapi hari ni bila azan pertama, orang dah baca khutbah pertama, masjid masih separuh penuh. Dan dah masuk kedua baru masjid penuh sepenuhnya. Orang lupa dua khutbah tu sebahagian daripada rukun semayang. Rukun. Itu tak apa lagi. Bila yang masuk pula, anak-anak muda belia ni, bila dia masuk, orang tengah azan, saya tengok dia terus duduk. Tertibnya masa azan tak boleh duduk sampai habis azan. Habis azan tu kena sunat, sembahyang sunat menghormati masjid. Masa saya di sekolah dulu, Diajar. yang saya kata benda-benda ni ustaz saya ajar sejak jam 4 saya dah tahu. Masuk masjid, kalau tengah azan kena berdiri, tak boleh duduk. Tapi dengan perbelanjaan yang begitu banyak, dengan guru-guru ustaz agama kita yang kononnya ada masters daripada UIA, daripada Azhar, kita keluarkan produk belia yang begini. Yang tertib paling asas dalam masjid pun sudah tidak tahu. Jadi perkara yang cukup besar, sedang ketidaklengkapan, kepincangan, kekosongan yang sedang berlaku dalam sistem persekolahan dan pendidikan hari ini yang orang tidak memberi perhatian. Perkara asas tu. Terlampau asas. Benda-benda yang dia punya base lah, orang kata Ya, base nilai basic kenegaraan, kan, adab, kenegaraan. etika dan sebagainya. Itu yang ditekankan oleh Tan Sri. Satu perkara yang dan juga isu yang patut di-pick up oleh mereka di luar sana dan juga mendidiklah generasi muda agar tidak ketinggalan tentang adat, budaya dan juga adab-adab kita sebagai sebenarnya pada orang saya Melayu. macam pandangan Tan Sri tentang sistem pendidikan tadi tu, tentang tertib, tentang adab kan. Kalau ada pihak-pihak yang berkaitan menyaksikan podcast ini, dan saya rasa benda ni kita boleh ambil sebagai pedoman, satu pedoman lah untuk kita perbaiki, ditegur oleh Yalah. orang yang mempunyai pengalaman yang sangat luas. Kadang-kadang yang pun kita salam pun tanduk saja kan. Salam tu cium pada tangan dan sebagainya kan. Baik, itu kita masuk soal pendidikan. Kita kembali semula tentang keistimewaan Mohkenan Sultan Perak kita ni, Tan Sri. Kita nak masuk tentang Hari Keputeraan. Itu Tan Sri, saya nak tanya tentang Hari Keputeraan Tuanku Perak ni lah. Sebab seingat-ingat saya masa Allahyarham almarhum Sultan Perak sebelum ni, dalam bulan April, 19 April kalau tak silap, hari sambutan Hari Keputeraan. Dan sekarang ni dah bulan November pula. Lepas tu ada juga orang di luar sana yang kata tarikhnya berubah-ubah. Tak macam dulu. Dulu dia stick 19 April. Nah, sekarang dia berubah. Dia sebenarnya kenapa tu Tan Sri, kalau boleh kita tahu. Sultan Azlan 19 April tu adalah memang tarikh lahir Sultan Azlan. Dan Sultan Azlan menetapkan tarikh lahir dia baginda lah sebagai. Bila sampai Sultan Nazrin, tarikh keputeraan Sultan Nazrin 27 November. Okey. Jadi Tuanku Sultan Nazrin berfikiran baginda perlu cari satu tarikh yang lain atas dua faktor. 27 November biasanya sudah musim tengkujuh. Ya, jadi betul. Tambah di Perak pula ada tempat-tempat yang sering kali banjir. Jadi Tuanku berpandangan tak eloklah di istana kita berseronok-seronok menyambut hari birthday, hari keputeraan, sedangkan ada rakyat yang sedang duduk di bangunan-bangunan sekolah kerana rumah banjir. Sampai tahap itu. Itu saya kata hikmah seorangnya. Tapi kita pun mencadang. Bila kita mencadang, Tuanku kata jangan lari sangat daripada November. Kita buat macam inilah. Tuanku kata kita buat hari saya nak menyampaikan anugerah sambutan tu, kita buat hari Sabtu. Supaya hari tu orang kalau dua daripada
Perak yang tak cuti mudah nak datang, tak payah nak ambil cuti. Okey. Tapi kita isytiharkan saya hari sambutan resmi keputeraan saya pada Jumaat pertama tiap-tiap bulan 11 bulan November. Pada Jumaat pertama Tan Sri ya. Jadi bila ditanya kenapa tuanku nak bagi anugerah hari Sabtu, kita isytihar hari Sabtu pertama lah. Tuanku kata tak, kalau saya buat hari Sabtu, rakyat tak dapat cuti. Jadi kita bagilah rakyat seronok. Jadi bulat hari Jumaat, dia kata sekolah boleh tutup, pejabat-pejabat boleh tutup, pekerja dapat cuti. Dia orang seronok lah. Dapat satu hari rehat. Tapi kita buat, aku kata Jumaat pertama tiap bulan November. Jadi bila Jumaat pertama tiap bulan November tu macam juga, serupa juga Agong. Agong adalah Sabtu pertama tiap bulan Jun. Itu sambutan rasmi. Jadi November hari Jumaat pertama tu macam tahun ini dah jatuh pula pada 1 bulan. Tapi 2 hari sebelum tu adalah hari Deepavali. Ya. Jadi titah tuanku, kekalkan 1 November tu hari rasmi keputeraan. Tapi penganugerahan saya enjakkan seminggu. Saya tak nak orang susah nak pergi Istana Kuala Kangsar terperangkap dalam jam atas highway. Sebab dia cuti panjang di Deepavali. Cuti panjang dia akan jadi 4 hari tu. Rabu, kemudian Jumaat. Jadi tuanku kata orang akan jam nak pergi. Bukan setakat itu. Kemudian tuanku juga terfikir, apa pun sambutan baca Yasin, kesyukuran hari Jumaat tu, sembahyang Jumaat ada baca Yasin, biasanya dibuat di Ubudiah. Dan MB, Menteri Besar, Pembesar-Besar Negeri akan pergi. Tuanku kata, tak usahlah. Kalau nasib hari tu tengah jam, Ipoh Kuala Kangsar pun mungkin makan masa 1.5 jam atau 2 jam. Betul. Aku kata, buat sambutan tu di Masjid Sultan Azlan Shah di Ipoh je. Jadi begitulah pemikiran seorang raja, tak nak menyusahkan rakyat. Itu dia berbalik-balik kepada yang Tan Sri cakap tadi, kebijaksanaan tu kan. Dan saya rasa baginda seorang raja yang cukup berjiwa rakyat. Ya. Dia memikirkan rakyatnya. Pasal pun dipikirkan. Jadi pertimbangan. Kalau nak ikutkan, dah jadi tuanku kan. Buat sekali. Ke mana-mana ada rider apa semua, tapi dia fikirkan rakyat dia. Itu pun bila bercakap tentang rider. Itu sebab tuanku tidak akan, kalau di Kuala Lumpur acara, tuanku tidak akan menasihat ke penganjur acara. Kalau melibatkan saya, tuanku kata buat mula pukul 10 pagi. Sebab kalau 9 pagi tu orang tengah sibuk nak ke pejabat. Tiba-tiba saya datang dengan motorcade dengan rider. Rakyat kata ni apa ni, orang dah jam. Jadi sampai ke peringkat tu. Sebab di Kuala Lumpur program hanya boleh mula 10 pagi. Sebab tuanku tak nak mengganggu laluan kenderaan dan trafik. So ini benda-benda baru yang menarik yang kita tahu tentang tuanku kita kan, tentang sultan kita. So Yong kat luar sana tu, nampak tak sampai tahap itu, sampai perjalanan dia segala-galanya lah difikirkan untuk rakyat, memang berjiwa seorang rakyat yang lah. sangat detail. Tuanku seorang yang sangat detail. Saya nak tarik balik perbincangan kita berkaitan dengan keilmuan. Dulu Yang Maha Mulia Tuanku Sultan seorang yang memang mencintai ilmu. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan buat Yung semua tentang contribution Tuanku Sultan tu. Mungkin ada penulisan-penulisan yang mungkin Yung di luar sana tak tahu, yang Tan Sri boleh kongsikan. Kongsikan apa tu? Berkaitan dengan penulisan buku-buku Tuanku. Ya, 3 buku sudah dihasilkan. Tapi setakat ini saya tak boleh ingat. Saya pun terlupalah title-titlenya. Tapi dalam ucapan-ucapan, titah-titah yang dizahirkan pun banyak ada kandungan-kandungan keilmuannya. Dan saya banyak juga mendengar titah-titah tuanku banyak menegur pembesar-pembesar, memberi peringatan lah kepada saya. Dan itu sepatutnya seorang sultan. Peranan. Dan yang sentiasa ditegaskan adalah integriti, rasuah, salah guna kuasa. Berulang kali itu disebut tentang peringatan yang tidak lagi ulangan diulang-ulangkan tentang rasuah, integriti, salah guna kuasa. Saya percaya Tan Sri, sebenarnya tuanku mengulang-ulang perkara ini supaya sebagai peringatan, sebab dia nak rakyat dia dapat yang terbaik. Ya, betul. Kan? So begitulah adatnya seorang sultan, kan. Dan Tan Sri, kita Anggun ya, mungkin kita dah
nak sampai ke penghujungnya lah Tan Sri ya. Ya. Soalan yang terakhir lah saya kira ya. Istana, saya secara peribadi belum ada peluang masuk ke istana Tan Sri. Anggun pernah masuk? Saya pernah masuk sekali. Pernah masuk sekali. Apa buatnya? Dapat inilah pingat lah. Oh, adalah pengalamannya. Tan Sri, mungkin rakyat-rakyat di luar sana ya, Yok-Yung di luar sana yang menonton, mungkin dia menanya, istana ni terbuka ke? Boleh ke masuk ataupun ada hari-harinya? Ada macam-macam pandangan tentang perkara ni ya. Malah ada persatuan pelancongan pun mencadangkan boleh tidak istana ni dijadikan salah satu daripada produk pelancongan. Produk pelancongan bila kita bawa turis daripada Kuala Kangsar masuk, kalau kena bayaran pun tak apa. Jadi setelah kita timbangkan perkara ini, kita rasa masalahnya lebih besar daripada orang kata dari segi analisis kos dan harga, cost benefit itu. Kos mungkin lebih tinggi daripada faedah. Bagaimana, apa elemen kawalan? Kalau berlaku kehilangan, kerosakan, kalau kita benarkan pelancong masuk dan sebagainya. Tapi kita juga ada satu perimbangan. Kalau misal katanya betul-betul tujuan untuk nak memberikan satu pendedahan dan sebagainya, yang menjadi emphasis tuanku juga adalah pada hari keputeraan tu kita jemput wakil-wakil beliau, wakil-wakil pelajar-pelajar daripada Malay College, sebab di Malay College tu pelajar datang daripada semua negeri di Malaysia. Mungkin kita jemput 20 orang daripada pengawas dia, dan bila kita buat majlis berbuka puasa untuk bagi pendedahan kepada istana. Dan ada juga masa-masanya, termasuk macam isteri saya, dia seorang guru di Kuala Lumpur. Begini juga permintaan kawan-kawan dia. Saya angkat sembah, tahu ke tak apa. Saya bagi 10 tempat, jemput orang datang untuk hari keputeraan saya ke, atau masa majlis berbuka puasa. Pasal cikgu-cikgu teringin nak tengok adat di istana. Jadi saya rasa kita boleh buat balance benda ini. Itu sebab pada saya, salah satu yang saya sentiasa sendiri sebagai individu majlis agama Islam, apabila saya diberikan amanah oleh tuanku menjadi individu majlis, salah satu permintaan saya kepada tuanku, saya nak lihat dalam majlis agama Islam ada wakil beliau. Saya juga meminta perkenan, dan tuanku, alhamdulillah, tuanku perkenankan semua jawatankuasa Baitul Mal daerah kita ada wakil beliau duduk. Ada wakil anak muda untuk bagi pendedahan. Dan tiap-tiap tahun sambutan hari raya, berbuka puasa, keputeraan, kita jemput pemimpin beliau daerah, pengurusi majlis beliau daerah dan sebagainya untuk dapat berpeluang datang ke istana. Ini cara yang kita mau, antara cara. Dan mungkin satu-satunya. Dan itu sebab bila hari belia negeri sendiri, saya menawar kepada pimpin beliau, dan nak naik mimbar menjadi khatib ini mesti perkenan Sultan sebagai ketua agama. Sultan membenarkan. Dan tahun ini saja, tak salah saya, sambutan hari belia 43 orang belia menawarkan diri untuk menjadi khatib, membaca khutbah sempena sambutan hari belia. Hari guru kita bagi kepada guru untuk naik. Hari polis kita bagi kepada polis, OCPD ke korporal ke OCS. Satu pengiktirafan ni. Ini dengan raja kita sebagai ketua agama membenarkan itu. So secara tidak langsung sebenarnya kita mengiktiraf golongan-golongan ini. Mengiktiraf, dan kita mau merakyatkan masjid ini. Semua orang mempunyai peluang dan yang Tuhan berikan kalau mereka sanggup mengambil leadership dalam masjid sendiri. Bukan hanya orang-orang yang macam kita katakan ustaz saja, ustazah saja. Itulah dia, serba sedikit cukup menarik ya. Dia sebenarnya kalau diberi peluang banyak lagi kan, kita nak borakkan, nak sembang, tapi masa pun mencemburui kita. Tapi Anggun, sikitlah Tan Sri ya, pesanan akhir Tan Sri kepada mungkin Yok-Yung di luar sana, mungkin harapan sikit Tan Sri yang terdetik di hati, pesanan khususnya berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Ya, saya nak mengingatkan dua-dua pihak. Sebab dalam bahasa Inggerisnya, respect must be earned. Penghormatan dan kemuliaan itu bukan datang
bulat datang menggolek, pipis datang melayang. Kalau takhta mahu dihormati oleh rakyat, dan raja sendiri dan takhta sendiri, pemegang takhta ni hari ini harus sensitif. Mereka bukan duduk dalam lindungan dinding besar, dinding tinggi yang orang tak tahu. Apa juga seorang raja pemerintah, bila dia berjalan, sama ada anak anda, sama ada isteri Raja Maisuri, dia terdedah kepada mata. Dan hari ini mata itu pula boleh merakamkan dia. Dengan hanya satu flash kamera telefon saja. Kalau apa gelas yang raja pegang minum, boleh tersebar dalam tempoh 1 minit. Ya, betul. Okay. Raja ni ada di sini tegang. Dunia tanpa sepadan. Semua di ujung jari. Jadi raja harus sedar mereka tidak terlepas daripada pandangan dan penilaian rakyat. Rakyat tahu, rakyat akan bercakap, penglibatan mereka misalnya dengan ahli-ahli perniagaan, kalau terlibat misalnya berebut peluang perniagaan dengan rakyat dan sebagainya, ini rakyat akan tahu. Jadi raja harus berhati-hati supaya tidak diaibkan oleh rakyat. Sebab balik kepada perjanjian di Bukit Seguntang tadi. Jadi perjanjian itu sumpah atau bai'ah di antara rakyat dengan raja itu, sang sepurba dengan itu tadi, dengan demang lebar daun itu, yang satu mewakili rakyat, satu mewakili institusi raja. Kita tak boleh lari daripada sumpah itu. Pada masa yang sama, kepada rakyat jelata pula, pada saya melihat raja dalam konteks negara dan politik negara kita sangat penting. Kerana kita melihat dalam krisis nak menubuh kerajaan apabila tidak ada parti politik yang dapat menguasai secara dominan dalam pilihan raya, 3 pilihan raya terakhir ni. Kestabilan itu apabila yang di-Pertuan Agong Sultan Kelantan kita ikut Sultan Muhammad menerima saja Dr. Mahathir mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7, tenang rakyat yang sedang gelisah tadi. Begitu juga dalam pilihan raya yang terakhir. Beberapa hari di Perak sendiri, UMNO masa itu hanya dapat 8 kerusi. Jadi Perak, saya pun kerana itu banyak orang yang mengecap saya ni sebagai pro DAP dan sebagainya. Tapi pada saya, kerajaan itu mesti ditubuhkan secepat mungkin. Kalau sudah ada persefahaman di antara parti yang pernah bermusuh nak menubuhkan kerajaan, sebab pilihan raya harus kita ingat dilakukan pada hujung tahun, dan kita perlu meluluskan bajet negeri, belanjawan. Dan apabila parti-parti politik sendiri yang mereka yang pernah berkelahi bermusuh dan mereka masa berkempen yang mencerca antara satu sama lain, mereka nak bersalam, nak bersahabat, kita di istana nak campur tangan pasal apa? Kalau mereka dah berfikir kami nak berdamai, kami nak tubuh, kalau Nabi sendiri dalam perjanjian Hudaibiyah untuk keamanan boleh membuat satu perjanjian persetujuan 4 perkara utama yang seolah-olah memenangi pihak kafir dan merugikan umat Islam. Dan kalau ada parti-parti nak tubuh, dan Perak sebenarnya was the pace setter. Semua orang mengatakan begitu. Keberanian, kebijaksanaan Sultan Nazrin mentafsir peranan raja berperlembagaan membolehkan Perak menubuhkan kerajaan yang tengah tergantung. Saya tak ambil lah negeri Kedah, Kelantan, Terengganu apabila ada parti yang menang besar dan boleh tubuh kerajaan tanpa perlu berunding. Tapi macam Perak, kita tolak Pulau Pinang, Selangor yang mereka ada kemenangan yang jelas, yang total. Jadi apabila Perak sudah melihat membolehkan 2 parti yang sangat bermusuh antara DAP dengan UMNO bersedia untuk kebaikan negeri dan untuk membawa negeri ke depan, menubuh kerajaan. Jadi dia juga pada saya memberikan satu opening, satu pembukaan dalam pemikiran Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Kalau di Perak boleh buat, tidak ada masalah pula di federal. Semua orang mengatakan Perak was the game setter, pemangkin penggerak kepada satu pemikiran politik baru yang lebih matang. Kan? Ini pilihan rakyat.
Adakah kita nak menafikan rakyat dah pilih ini kombinasinya dan di kalangan yang menang dan pula dah bersetuju menenggelamkan perbezaan mencari persamaan. Ya. Jadi peranan istana mengikut perlembagaan adalah melantik seorang menteri besar yang pada budi bicara dan penghakiman baginda telah mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Negeri. Dan mereka walaupun UMNO masa ada 8 kerusi bersedia menerima pemimpin UMNO menjadi menteri besar. Itu pengorbanan besar pada pihak mereka juga. Kalau mereka berkeras, boleh kalau UMNO nak masuk tapi kami nak jadi MB. Dia tidak begitu. Amanah boleh katakan kami berkawan lebih awal dengan DAP. Patut orang kami lah. Jenuh pula Datuk Nizar lah misalnya sepatut menjadi MB pasal kami betul-betul yang Pakatan Harapan tapi mereka menenggelamkan ego. Mereka mengetepikan sentimen itu. Sentimen. Dan pada ingatan saya juga yang saya ralat apa yang berlaku sekarang ni dan rasa sangat merugikan adalah pada saya kita terima hakikat ini kemenangan kumpulan ini dan kemenangan ini bukan perbuatan manusia. Kalau kita manusia beriman, berpegang pada agama dan kita sebagai orang yang selama hari ini bercakap atas nama agama, ini kepenentuan Allah Ta'ala. Syarani jadi menteri besar, Allah dah tulis dia nak jadi menteri besar. Telah ditentukan. Walaupun dia hanya dapat 8 kerusi. Kalau kita tidak menerima itu, maknanya kita tidak menerima perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Allah juga menguji keimanan kita. Dia macam yang Tan Sri mulakan daripada awal tadi. Kalau dah tulisannya begitu, aturannya seperti itu, aturannya begitulah. Jadi kalau kita mempertikaikan, kita juga mempertikaikan pekerjaan Tuhan. Siapa kita nak mempertikaikan? Jadi pada saya, berilah mereka peluang. Mereka tak betul besok, rakyat ada kuasa balik. Rakyat sekarang sudah cerdik. Rakyat akan jatuhkan ke balik, lantiklah pula yang baru. Masa itu Sultan pula tengok istana melihat siapa yang mendapat yang baru, kita lantiklah kerajaan yang baru. Betul. Tapi dalam tempoh pilihan raya ni, pada pandangan saya lah, untuk faedah, untuk kebaikan, dalam semangat ukhuwah dan keislaman, dalam semangat perpaduan negara, kita berhentilah berperang. Macam kalau main bola 90 minit. Kalau draw tambah 30 minit. Habis 120 minit tu kita tunggulah tahun depan. Betul. Takkan lepas tu kita masih nak bawa bola, nak tendang lebih tu gol dah orang tak nak menonton pun. Ini yang sedang berlaku. Okey, betul. Itu satu dan analogi ini, yang ni lah. Betul. Yang tepat lah. Dan peranan lawan masa dalam game dia. Masa game habis draw tambah 30 minit. Betul. Dah habis penalty shoot. Kalau tu dah menang, tunggulah 4 tahun lagi World Cup pula. Tunggu next bagi time. Peluang 4 tahun lagi World Cup masuk balik. Lawan lagi. Tapi jangan lepas sekarang pun nak bawa tim pergi lawan ke negeri dia. Katalah Germany lawan Brazil, Germany kalah. Brazil menang, bawa Piala Dunia balik ke Brazil. Kita nak bawa tim Germany dengan penyokong Germany naik kapal terbang pergi berlawan di Brazil. Ini yang berlaku. Sebab nak menang. Sebab kita kalah. Jenuh kita marah orang nak bawa piala, kita bawa lagi. Tunggulah 4 tahun lagi lawan balik. Betul. Itu saja analogi saya. Kepada anak-anak muda, fikir cara ini. Habis main badminton 21, tunggulah, janganlah badminton orang dah tak ada, kita nak pukul lagi. Kita nak bergaduh lagi. Itulah dia pesanan Tan Sri untuk Yuk semua di luar sana. Apa-apa pun kita berilah peluang kepada kerajaan pada hari ini untuk memerintah dan sebagainya lah. Dan juga Tan Sri, itu dia sedikit pesanan daripada Tan Sri kepada Yuk di luar sana. Dan kita pun telah sampai ke penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada Tan Sri yang amat berbahagia, Tan Sri Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini, Ahli Dewan Negara Perak, yang sudi bersama dengan kita. Satu penghormatan lah buat kami. Rasa gementar juga bila awarenya kami dipanggil untuk bersama. Betul. Terima kasih juga kepada tim kita Gegar Podcast jemput kami untuk host yang bukan biasa-biasa ni. Dan di kesempatan ini juga kita mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekhilafan sepanjang kita mengendalikan podcast nombor 1 di negeri Perak ini, kita Gegar Podcast. Dan juga saya rasa itu saja. Mungkin jangan lupa untuk share, like dan juga subscribe semua social media kita Gegar Podcast. InsyaAllah ada masa kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hormat Yuk semua. Terima kasih.